Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Adlin dari Hospital Balik Pulau. Dianggarkan 1 daripada 10 pesakit terdedah kepada risiko bahaya semasa menerima rawatan di hospital. Justru itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil berat dalam memastikan pesakit dan anggota kesihatan selamat semasa proses rawatan, terutama ketika negara kita dilanda pandemik COVID-19. Sejak penularan COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha memastikan penularan wabak ini dapat ditangani dengan mengenalkan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian di kalangan masyarakat di Malaysia. Jangkitan COVID-19, terutama di hospital, boleh dielakkan dengan mengamalkan tahap kebersihan yang optimum oleh kaki tangan dan juga pesakit pada setiap masa. Berikut merupakan langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil dalam memastikan wabak ini dapat dikawal. Pastikan penjarakan fizikal sentiasa diamalkan oleh pesakit dan semua anggota kesihatan semasa berada di dalam maupun di luar hospital. Sekejap lagi nanti saya panggil Azhar. Kejap mesti. Jom saya tengok tu. Kenapa dia duduk dekat kawasan yang hutan ni? Dia sepatutnya tak boleh duduk dekat situ. Assalamualaikum, Cik. Oh, kenapa ya? Dia giliran saya ke? Cik tak boleh duduk dekat sini. Cik nampak ada tulis dekat belakang tu. Dilarang duduk, jarakkan kedudukan anda sebab sekarang ni musim COVID kan? Cik maaf saya tak perasan ya. Cik boleh ubah ke kanan? Terima kasih ya. Bagus betul. Penjarakan fizikal penting bagi mengurangkan risiko penyebaran COVID-19. Antaranya, anda mestilah pertama, mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara individu pada setiap masa. Yang kedua, elakkan bersalaman atau melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan bersalaman seperti fist bump. Ketiga, elakkan mengikuti sebarang perhimpunan awam atau berada di tempat yang sesak atau kawasan yang sempit. Dan keempat, elakkan bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Pemakaian pelitup muka adalah penting untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari dijangkiti virus SARS-CoV-2, terutama jika berada di tempat awam. Ayu, mana face mask awak? You tu tak jangan overrated sangat, okay? I sihat kot, see? I can walk what? So kenapa kena face mask? Okay je. Awak tahu ke orang yang awak jumpa tu sehat? Elok, you tengok macam tu. Okay je tengok boleh jalan je. You ni overrated lah. You lah you. I cakap dengan you, jangan macam tengok movie. Tengok balik you pengaruh tengok movie. Kan dah kata? Tu ada orang batuk dah. Habis tu? Siti, You ada buat face mask lebih tak? Of course lah, boleh lebih. Oh, Ni, thank you so much. Kau lah kawan aku ni akhirat. Jom pakai. Sekejap. Okay tak? Okay tak? Okey lah. Macam tu. Kita jaga kita. Virus SARS-CoV-2 adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan ianya boleh berada di mana-mana dan boleh menjangkiti kita pada bila-bila masa sahaja. Jadi, untuk memutuskan rangkaian jangkitan ini, kita hendaklah memakai pelitup muka sepanjang masa, terutama apabila berada di tempat awam atau sekiranya bergejala seperti batuk, sesama ataupun sakit tekak. Salah satu penyebaran COVID-19 adalah melalui tangan sewaktu bersentuhan dengan orang yang telah dijangkiti atau dengan permukaan yang telah terdedah dengan virus. Maka dengan itu, mencuci tangan dengan sabun dan air adalah sangat penting agar tangan sentiasa bersih dan bebas dari virus atau bakteria lainnya.
Hand sanitizer dapat digunakan sebagai pengganti sekiranya tiada air atau sabun dan ianya bertindak sebagai antiseptik dalam membunuh virus atau bakteria yang terdapat pada tangan kita. Hand sanitizer boleh wujud dalam bentuk buih, gel atau cecair. Berdasarkan Pusat Kawalan Penyakit CDC dan juga World Health Organization WHO, hand sanitizer dengan kandungan 75% alkohol paling sesuai untuk melemahkan bakteria dan virus. Hand sanitizer boleh digunakan sebelum menyentuh bahagian muka atau selepas menyentuh permukaan benda seperti tombol pintu atau butang lift, pemegang eskalator dan sebagainya. Macam mana nak guna? Guna je lah Cik, sorry. Cik, sini sekejap boleh? Cik, sorry. Cik, cara yang cik guna tadi tu salah. Oh, ya ke? Ya, tak apa. Boleh tunjuk cara betul. Saya akan ajar cara yang betul. Okay. Jika anda mempunyai gejala seperti batuk, sesama, demam dan sesak nafas, segera dapatkan nasihat dan rawatan di fasiliti kesihatan yang terdekat. Pesakit dan waris diingatkan supaya memberi maklumat yang benar kepada petugas kesihatan berkenaan sejarah perjalanan, kontak rapat dengan individu yang positif COVID-19 serta tanda dan gejala. Ya, selamat pagi Cik, boleh saya bantu? Saya nak jumpa doktor. Saya sakit perut lah. Cik ada dalam masa terdekat ni 2 minggu ni ada baru pulang dari luar negara ke? Tak ada kot. Okey, ataupun pergi ke kawasan-kawasan yang berisiko COVID? Tak ada? Tak ada. Okey, kata tak apa. Sebelum tu saya minta kerjasama Encik. Kita ada borang deklarasi saringan penyakit COVID-19. Jadi saya minta Encik untuk isi Encik punya data-data dan kemudian kembalikan kepada saya. Boleh? Okey. Okey. Ni borang Encik. Isi di sini. Kemudian Encik tanda perkenaan, sign dan bagi pada saya. Okey? Okey, Encik boleh duduk di situ. Okey. Bukan kita baru balik daripada Korea ke? Alah, biar je lah. Orang sakit perut nak jumpa doktor, bukan nak buat saringan COVID pun. Perbuatan sengaja menyembunyikan maklumat penting berkenaan COVID-19 hingga menimbulkan risiko jangkitan terhadap kaki tangan hospital dan fasiliti kesihatan adalah satu kesalahan jenayah mengikut Seksyen 22D Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 yang membawa hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Oleh itu, patuhlah kepada saranan dan nasihat-nasihat yang telah diberikan supaya sama-sama kita membendung wabak COVID-19 yang melanda negara tercinta kita, Malaysia dan seluruh dunia. Akhir kata, stay safe, stay healthy, kita jaga kita. Terima kasih.